Buku dah lupa ni kayaknya. Cara langkah menghadapi tipu daya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita menjadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya sama-sama dapat kita menunaikan kewajiban yang telah difardukan kepada kita dan juga dapat melakukan secara berjamaah dan seterusnya berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jadi kita sambung perbincangan tentang tipu daya iblis dalam menyesatkan manusia. Kita dah bincang panjang sebelum tu bahawa iblis tu telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk nak menyesatkan manusia. Ya. Satunya minta tangguh umurnya sehingga kiamat. Bayangkan, nya masih hidup sampai kini itu. Dan nya tahu selok belok hati budi anak cucu Adam alaihi salam. Ya, nya tahu semua. Kan? Ya. Ini yang Allah sebut dalam Quran yang minta tangguh, kan? Ya. Qala, Allah Ta'ala memperkenankan permintaan iblis tadi. Ya, biar iblis minta tangguh, Allah kata qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Ya. Itu hanya untuk iblis. Manusia sedar. Kan? Ya. Jadi jangan juga nak minta, ya Allah, sebagaimana engkau beri iblis panjang umur sampai kiamat, berilah juga dengan aku. Kan? Ya, si dapat. Ya, special untuk iblis. Ya. Kedua, dendam iblis kepada manusia tu, kepada anak Adam tu. Ya. Dendam hingga kiamat. Ya. Nya bukan dendam kepada Nabi Adam saja, tapi dendamnya kepada anak cucu Adam tu hingga kiamat. Ya. Nya minta tangguh umurnya panjang, bukan nak beramal. Ya. Kita insya-Allah minta umur panjang dalam beribadat kepada Allah, kan? Tapi iblis nya minta panjang umur bukan untuk nak beramal. Bukan nak melakukan amal saleh. Bukan nak memberi manfaat kepada makhluk yang ada di muka bumi itu. Tapi lebih kepada nak memenuhi, nak memuaskan hatinya dan memenuhi dendamnya kepada anak cucu Adam tadi. Dan dia bersumpah di hadapan Allah. Bukan sekadarnya dendam tapok ke dirinya pun aja. Dia bersumpah menyatakan di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka. Ya. Bukan sebarang sumpahnya. Nya bukan sumpah di hadapan yang di-Pertuan Agong. Bukan sumpah depan TYT. Bukan sumpah depan ketua hakim. Bukan. Nya bersumpah di hadapan Allah
Dan yang menyebut fabi'izzatika, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dengan kebesaranmu, la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Kalau orang belajar bahasa Arabnya tahulah bila yang menggunakan kalimah la ughwiyannahum ajma'in, artinya ada taukid di situ untuk menguatkan perkataan huruf yang menunjukkan untuk nak menguatkan keazaman dan keinginannya, ya. Artinya nya akan bersungguh-sungguh. Bukannya madah aja apa sia aku depan nak madah marah aja depan Tuhan bah katanya. Nak madah si puas hati aja. Apa sih yang rilek-rilek ni si ada. Kemudian katanya ajma'in. Artinya tidak seorang pun di kalangan kita tu, di kalangan anak Adam tu yang akan terlepas daripada tipu daya syaitan. Hatta para nabi dan para rasul pun iblis tu cuba datang untuk menghalangi mereka daripada berdakwah. Apatah lagi kita tu. Jadi jangan kita rasa ada syaitan nak goda aku, siapalah aku tu. Jangan. Kan? Semua banyak ada la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dalam ayat yang lain yang kita dah bincang dulu, ya, lebih dahsyat lagi syaitan tu mada, iblis tu mada, secara detailnya akan mendatangi anak Adam tu dari atas, dari bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Semuanya datang. Artinya, satu kesungguhannya, yang kedua, tidak ada ruang melainkan semua akan digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia itu. Jadi bagaimana kita nak menghadapinya? Kan? Maknanya itu bukan serangan yang kecil, serangan yang cukup dahsyat. Kan? Ya, dari udara, dari darat, kan, kerek kanan, ya, untuk menyerang kita. Jadi beberapa langkah untuk kita menghadapi tipu daya syaitan tu, yang pertama ialah dengan ilmu pengetahuan. Ya, bila kita sedar ilmu, kita akan mudah ditipu oleh syaitan. Ya, dan ilmu kita pula, ya, terutama dalam bab agama dan segi akidah syariah, ilmu kita adalah ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sumber. Sebab apa? Nabi menyebut dalam hadis, kamu tidak akan sesat. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Nabi kata dua perkara yang Nabi tinggalkan kepada kita. Dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu kita mesti bersumber dua perkara itu. Ya. Dan Al-Quran sendiri Allah menyebut, ya, bahawa orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran itu, mereka itulah, ya, beroleh petunjuk. Ya. Mana orang-orang yang beriman menjadikan Quran sebagai petunjuk mereka, sebagai panduan. Jadi ilmu. Sebab tanpa ilmu, syaitan akan mudah mendatangi kita. Ya, neraca untuk kebaikan tadi betul tak betul ialah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebab kalau ikut kita, ya, kalau ikut akal kita tu, kalau kita mikir benda yang bagus, bagi kita yang kita nak melakukan amal yang kita rasakan benda yang baik, benda bagus, kan? Cara berfikir kita sih sama, kan? Ya. Contoh, ya, semayang subuh 2 rakaat. Nah, mun kita rasa bagus, saya mampu. 2 rakaat tu sikit gila. Ya, Nabi nya dah diampunkan dosa terdahulu dan kemudian. Kita pun rasa bagus dan kita rasa kita mampu, kita nak semayang subuh 10 rakaat. Kalau kita lihat dalam pandangan bukan neraca Quran dan Sunnah tadi, bagus sih, bagus. Ya, mungkin kita semayang 10 rakaat
Saya madah Pak Haji PE, si boleh 2 rakaat 10. Kan? Apa nama yang tadi? Pak Haji PE madah dengan saya, sikan Tuhan angkah saya dalam neraka kerana saya semayang nambah subuh 10 rakaat. Kan? Kalau kita nak berasaskan akal kita. Sebab iblis akan datang. Iblis dia akan menggoda kita bukan hanya untuk melakukan maksiat. Kan? Tetapi menyuruh kita melakukan maksiat yang kelihatan baik. Itu yang bahaya. Kalau nyuruh kita minum arak, kita tahu itu haram. Tapi yang dahsyatnya kalau dia menyuruh kita melakukan maksiat dengan perkara yang kelihatan baik. Kononnya nak mendekatkan diri dengan Allah. Maka sembahyang subuh 10 rakaat. Supaya pahala banyak lagi. Kan? Tapi kita belajar. Sumber kita ialah Al-Quran, sumber kita ialah As-Sunnah. Al-Quran memerintahkan kita untuk ikut apa yang Nabi suruh dengan kita. Tanpa kita menambah, tanpa kita mengurang. Oleh kerana yang diajar oleh Nabi SAW dan Nabi mengingatkan kita, Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana aku lihat aku semayang, dan semayang subuh tu 2 rakaat, maka kita semayang 2 rakaat. Walaupun kita rasa kita mampu nak semayang subuh 100 rakaat. Sebab ilmu ya tadi. Ya, kita tawaf 7 pusingan. Dalam pahala kita menakut tahu lebih lagi, itulah pahala aku lebih lagi. Kan? Kita pun tahu pusingan, 20 pusingan. Kena mampu, kuat kan? Lagi banyak ibadat, lagi banyak zikir kita. Kalau ikut ya neraca baiknya tentulah baik. Bukan tambah maksiat pun. Tapi oleh kerana kita ajar hanya 7 pusingan, kita buat 7 pusingan kenapa? Taat kita kepada Allah dan Rasul. Kan? Kerana dia disuruh dengan kita. Maka kita buat. Kan? Sa'i rasa saya ada orang nak minta lebih. Sa'i mendapat, dikurang lagi, bagus lagi. Bukan? Dapat si sa'i itu di pola kasar katanya. Macam semayang ada semayang kasar. 7 pusingan tinggal berapa? 3,5 pusingan. Kan? Ya? Sebab bila dah sampai 4 pusingan dan nyawa dah tercungap-cungap dah kan. Ya, betis dah mula bergoyang, bergegar dah. Ya, malah ajak nanya mutawif. Dah berapa dah kita? Kan? Bila mutawif memang dah kita tu baru 3 pusingan. Demah semangat kan. Dengar tinggal tu last tu baru semangat balik kan. Okey. Kita beribadah kerana apa yang telah Allah dan Rasulnya tentukan kepada kita. Ini ilmu. Syaitan akan datang kepada kita was-was. Macam kita baca kisah tentang seorang yang beribadat, lalu syaitan datang, iblis datang kepadanya. Kan? Ya. Dengan rupa dalam bentuk cahaya yang bergemerlapan, dalam bentuk cahaya datang. Wahai fulan bin fulan, engkau telah melakukan ibadat sekian-sekian banyak. Kan? Maka mulai saat ini dia kata, Anallah, aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Engkau telah melakukan ibadat banyak, telah menghabiskan masamu dengan banyak beribadah. Maka mulai saat ini aku angkatkan taklif daripada engkau. Artinya kau si wajib lagi semayang, kau halal malah apa yang kau mau. Ya. Jadi syekh tu tadi ambil seleparnya, tikamnya cahaya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak muridnya nanya, macam mana tahu ia adalah syaitan? Ini jawapan orang yang berilmu. Ya. Ini tahu ia bahwa ia bukan Allah. Yang pertama, kita belajar Allah tu, laisa kamitsli syai'. Allah tu si menyerupai. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, bila nak bercakap dia nak melihat Allah. Ya. Sehingga pengsan gunung pun luluh, bukan? Ya. Cemninya tadi boleh datang untuk cahaya terus anallah. Mun kita akan tanpa ilmu, saya tentang ibadat sih kan syaitan datang ngaco. Kan? Terus percaya, kan? Yang kedua, yang seterusnya lagi,
Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga akhir hayat mereka tetap berpegang dengan agama. Para sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mati waktu dibunuh waktu semaya. Sayyidina Ali pun time nak semayang dibunuh oleh pemberontak. Artinya kalaulah para sahabat tu yang Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an pun mereka tidak pernah terlepas dari taklif dan tanggungjawab dan tidak terlepas dari ikatan halal haram, maka siapalah aku tu katanya. Ini ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu kita akan terdedah kepada tipu daya syaitan. Ya. Dalam kita beribadat contohnya, syaitan akan menimbulkan, kalau dia tahu kita tu orang yang minat kepada ibadat, syaitan akan datang menyesatkan kita dalam bentuk ibadat. Sehingga akhirnya kita rasa ibadat kita tadi banyak, tapi ibadat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kena ingat, kan? Apa aja dipalah oleh syaitan kepada manusia tu, matlamatnya sikit aja. Matlamat syaitan tu ialah nak menjadikan anak-anak cucu Adam tu temannya dalam neraka. Tu dah kita bincang sebelum tu. Ya. Nya nak menjadikan anak-anak Adam tu temannya dalam neraka. Nya si mau masuk neraka seorang-seorang, si best. Nak sedangannya beloyal, sedangannya ngopi. Macam kita juga apa nak pergi ke minum pagi-pagi. Kan? Ya. Ni wak tekah. Punya nak pergi Bombay seorang, si maunya. Si best minum seorang. Tapi mesti cari geng. Coba kita lihat grup-grup yang minum di kopi. Apa boleh buat sekali-sekala dah nang terpaksa sedar geng baru minum je. Dah pun lapar gila. Mun sedar pilihan, amun ada tahan-tahan sekejap pergi. Kan malas nak pergi sedar geng nak minum. Kan nak minum mesti pergi ada geng. Lepas subuh tu pergi tak kopi break tak nangga grup Pak Haji. Kan? Di Bombay masalah. Ada grup. Sebab mesti ada geng. Kan? Kawan sedang ngembat duit, sanggupnya belanja kawan. Awal jengkah duit dalam reserve duitnya ke belanja 3-4 orang. Penting ada teman pakai minum. Kan? Okey. Iblisnya si mau seorang dalam neraka. Sebabnya tahu dirinya akan dimasukkan dalam neraka. Sebabnya dah durhaka kepada Allah. Telah dilaknatkan oleh Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Maka dengan sebab ia bersumpah. Ya. Jadi matlamatnya ialah untuk mengajak manusia dalam neraka. Jadi untuk nak mengajak manusia dalam neraka tu, apa aja cara? Sama ada dengan maksiat ataupun menjadikan kita beribadat tapi ibadat kita tidak ada nilai di sisi Allah. Bila tidak ada nilai di sisi Allah, kosonglah. Kan? Tak ada apa-apa. Ayat perlu jaga. Yang pertama mesti dengan ilmu. Kan? Sebab itu Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan menjadi orang yang bertakwa sehingga kamu menjadi orang yang berilmu. Ya, sebab itu kita lihat Al-Quran, juga Nabi kita Muhammad SAW sentiasa mengarah kita untuk menuntut ilmu, belajar, terutama dalam bab ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas dalam segala amal. Ikhlas dalam melaksanakan apa yang diperintahkan, ikhlas dalam meninggalkan apa yang dilarang. Dua-duanya ikhlas. Ya. Bukan ikhlas dalam ibadat saja. Bahkan ikhlas dalam meninggalkan apa yang dilarang. Sebab iblis sendiri waktu dia bersumpah tadi dalam surah Sad tu mengatakan, ya, dia akan menyesatkan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-Mu yang terpilih di antara mereka. Mukhlasin itu artinya orang yang dibersihkan, orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dibersihkan, disucikan oleh Allah? Ialah orang yang ikhlas dalam ibadatnya. Satu, dia beribadat dengan ilmu sehingga ibadat dia betul, ibadatnya sah. Yang kedua, dia ikhlas, artinya dia melakukan ibadat itu hanya semata-mata kerana Allah. Jadi ajak golongan
yang selamat dari tipu daya syaitan. Jadi kita mesti minta kepada Allah agar Allah Ta'ala memasukkan kita dalam golongan yang terpilih tadi. Dibersihkan kita daripada syirik, dibersihkan kita daripada dosa, sehingga kita ikhlas dalam melakukan amal. Jadi keikhlasannya penting dalam kita melakukan amal, sebab ikhlas itu sendiri menjadi syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita ikhlas dalam salat. Kita sembahyang subuh berjamaah. Kalau kita lakukan kerana Allah, ikhlas ini akan melahirkan sifat istiqamah. Ya. Tapi mun kita sembahyang subuh kerana faktor tertentu, alhamdulillah kini itu ada subuh seperti Jumaat. Di masjid-masjid di kita Sarawak tu Madana. Bolehlah siapa-siapa nak nganjur. Tapi janganlah jemput saya ceramah lepas subuh. Saya ada orang datanglah, carilah siapa-siapa. Ya, yang popular sikit kan. Okey. Ya. Kalau datang hanya sekadar nak meramikan seruan, saat itu semua geng turun jum kita. Tapi hari aja. Kalau tidak ikhlas, hari aja lah turun. Atau 2-3 hari lepas ya. Itu off lo. Off hari ya. Jangan 20 tahun kali cuti. Jadi, tapi kalau kita ikhlas kerana Allah, kita bangun sembahyang subuh dan pergi berjamaah. Contoh, kita lakukan kerana Allah. Dan kalau kerana Allah, Allah itu kekal. Kan? Ya. Ini adakah Allah hari itu ada esok hari sekda? Sekda macam ya bukan? Ya. Jadi kalau kita melakukan kerana Allah, insya-Allah kita akan istiqamah dalam melakukan amal tersebut. Ya, sebab kita buat kerana Allah. Yang kedua, bila kita ikhlas, apa dia lagi? Kita akan ada sifat itqan. Apa arti itqan? Sentiasa jaga kualiti salat kita. Untuk kualiti itu tadi kita kena belajar, ya, kena meningkatkan ilmu kita sehingga ibadah itu menjadi berkualiti. Jadi kalau inilah keadaan kita lakukan kerana Allah, bukan kerana yang lain. Yang kedua, itqan, artinya kita ada kesungguhan meningkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah, maka ini tentu akan mengecewakan iblis. Iblis akan kecewa kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya dua, ingat bila kita melakukan sesuatu, sama ada melakukan yang diperintahkan, sembahyang, puasa, kita pergi umrah, ya. Kita pergi umrah contohnya. Apa matlamat kita pergi umrah? Adakah sekadar nak nangga Kaabah? Adakah sekadar nangga makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak nangga kubah hijau, seronok. Matlamat kita untuk mencari keredaan Allah. Nak mendekatkan diri dengan Allah. Tetapi tiba-tiba ada perkara lain yang lebih utama untuk kita buat. Tiba-tiba kita ada kawan sakit. Kita nak pergi umrah tu, mancang nak pergi umrah hujung tahun tu. Kumpul duit. Tiba-tiba bulan Jun, bulan 7 kelak kita nak pergi hujung tahun. Tiba-tiba ada kawan kita sakit. Sakit memerlukan bantuan. Sebab ada kos-kos yang mesti dibayar. Contohnya kadang-kadang kita nak operate, ya, operate dia mungkin free, tapi tak besi, tak apa nak dipasang ya kena bayar. Mungkin memerlukan duit berpuluh ribu. Kawan yang sedar duit. Atau satu penyakit yang ubatnya mahal. Ada ubatnya sikit pil sampai beratus kan. Ya. Ada seorang kawan hanya kanser. Harga pil dia pun dah berapa dah. Kan? Ya. Okey. Kita fikir, waktu dia nak pergi umrah kah? Kita madahnya saya tu bukan siapa nak nolong kita, tapi saya tu nak pergi umrah hujung tahun. Umrah tu bukan umrah pertama tu, umrah dah berkali-kali tu. Kalau kita tujuan kita mencari redha Allah, mencari redha Allah bukan hanya di Mekah.
Kita nemu orang sakit tadi yang memerlukan bantuan dan kawan kita tu tadi memang dhaif. Kan? Saya ada insurans, saya ada apa. Orang yang berilmu, orang yang mencari redha Allah, ketika itu melihat inilah yang lebih utama dibantu. Ketika ini daripada duit dia pergi umrah. Sebab kita pergi umrah ya hanya untuk diri kita pun aja. Dan untuk manfaatnya dan mungkin berpotensi untuk menyelamatkan nyawanya dan meringankan bebanannya. Sedangkan Nabi mengatakan barang siapa yang meringankan bebanan seorang mukmin di dunia itu, Allah akan meringankan bebanannya di akhirat kelak. Itu kita beramal berasaskan ilmu, bukan beramal berasaskan emosi. Sebagaimana kisah orang nak pergi haji, kisah Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak itu seorang ahli perniagaan, seorang yang kaya, seorang alim yang kaya. Ya. Dalam perjalanannya menjumpai satu perkampungan yang dilanda kemarau, penduduk di situ kebuluran. Penduduk kebuluran. Ya, kemarau, tanaman menjadi ternakan mati. Apa yang dilakukannya? Dia suruh rombongannya, kita hadiah sedekahkan seluruh bekalan haji kita tu kepada penduduk kampung tu dan kita balik semula. Buat persiapan haji tahun depan lagi. Ini dia. Sebab ketika itu dia melihat di mana keutamaan dan di mana ada redha Allah yang lebih besar untuknya dapat. Kan? Jadi ikhlas itu penting dalam kita beramal. Yang ketiga, ringkasnya, yang ketiga untuk pagi itu ialah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si mampu kita kalau kita dengan kekuatan diri kita pun nak menghadapi tipu daya syaitan. Si mampu. Satunya kenal kelemahan kita. Sehingga nya lebih kenal tentang kita daripada diri kita pun kenal kita pun. Kita pun kadang si kenal. Menurut madah dengan kita tu pemarah benar. Siapa madahku tu pemarah? Kan? Padahal waktu dia pun dah nyemarah. Ya? Kadang-kadang kita madah orang kita tu cepat nak melenting. Siapa madah? Si sedarnya pun membuktikan dirinya pun melenting kan. Dia mengaku. Ya kita pun. Dan syaitan tahu di sini kelemahan kita. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Isra, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Allah madah dengan iblis. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas. Tadi. Iman dengan ilmu ikhlas. Tidaklah engkau hai iblis mempunyai kuasa terhadap mereka untuk menyesatkan mereka. Allah juga madah dengan iblis. Ibu kau sombong gila. Si semua hamba-hambaku dapat kau sesatkan. Tapi hambaku yang ikhlas. Ya. Berpegang dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Ikhlas dalam beribadat. Dalam mentaati Allah. Engkau tidak ada kuasa kepada mereka. Engkau akan dapat menyesatkan mereka. Cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad menjadi pelindung. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah sebagai pelindung. Siapa kita engkah jimat kita besar sama pesangan tangan pakai pelindung daripada iblis, siapa? Ikat jimat kita sama pesangan tali pinggang apa nama, heavyweight apa nama nak? Orang gusti ataupun orang boxing kan, dia akan dapat menyelamatkan. Tak pakai kalung sampai rempek geruk kita ngembak, jimat dia akan dapat daripada syaitan. Tapi Allah. Sebab itu kita diajar nak baca Quran pun kita disuruh minta perlindungan dengan Allah. Kan? Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam. Bayangkan kita baca Quran pun takut. Sedangkan kita mengubat orang sakit, mengubat orang kena rasok. Kan? Kita baca Quran. Dengan tais-tais sekali. Macam ada power je, Power Rangersnya keluar. Baca kan? Okey. Dia cerita lain. Ya, kena rasok. Kan? Tu iblis nak menggoda kita untuk buat maksiat. Lainlah. Artinya, kita baca Quran pun iblis datang. Sebab biarlah kita baca Quran, coba kita lihat.
Setengah muka surat dah berapa kali nguap. Muka surat pertama 2 kali nguap. Muka surat yang kedua apa kali nguap. Kan? Ya. Ini akan kacau kita. Ditimbulnya isti'jal, rasa berebut-rebut nak baca, nak cepat habis. Kan? Kita nak target khatam Quran tu dibaca, akhirnya lintang pukang, kita betul tamat tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Ya bahaya. Ya. Jadi kita baca Quran pun iblis datang ganggu. Jadi Allah suruh kita, bila kamu baca Quran, maka mohonlah perlindungan daripada Allah. Kemudian daripada was-was. Syaitan menimbulkan was-was dalam diri kita, ragu-ragu. Ragu-ragu dengan Quran, ragu-ragu dengan hadis, ragu-ragu dengan kebenaran. Apa dia? Allah suruh, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang menjadikan manusia, yang mencipta manusia. Daripada apa? Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan syaitan yang hilang dan datang. Ya. Yang menimbulkan was-was dalam diri manusia. Begitu juga kita disuruh baca bismillah bila nak makan. Kan? Ya, yang Rasulullah anjurkan kita makan baca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Sebab bila kita tidak membaca bismillah, syaitan akan makan bersama dengan kita. Bila syaitan kita makan sama, syaitan kita jadi kuat, yalah senang gilanya nak menggoda kita. Bukan kata subuh. Zuhur pun susah angkatmu nak bangun, bila dah tidur. Nah, ya, mata ngantok gila kak makan, pulang pengilan. Kan? Ya. Cun nasi minyaknya nyaman, lauknya nyaman. Pulang pukul, katalah makan itu bukan panggilan di kucing lah, panggilan di kampung. Makan pukul 9 kan. Sekarang pukul 10, 11 pulang. Malah halang-halang gila, gurin. Kan. Sudah halah. Main di rumah je hari tu. Ni kepak gila, ngantuk gila mata, kenyang. Kan. Sebab syaitan tadi kenyang juga. Kan. Jadi, syaitan akan mudah. Sebab ya kita nak makan, Rasulullah suruh, sebab Rasulullah kata, makan pakai tangan kanan, kerana syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi kita kena menyisih daripada syaitan. Bahkan nak masuk jamban pun disuruh baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang ada, syaitan batina yang ada dalam jambannya tadi. Kan? Ya, sebab yang rumahnya, tempatnya. Hatta hubungan seorang suami isteri pun, bila nak berhubung disuruh minta perlindungan dari syaitan. Artinya salah satu benda yang penting, yang ketiga untuk menghadapi tipu daya syaitan tu ialah berdoa kepada Allah dan mengamalkan doa-doa yang diperintahkan oleh Allah dan diajar oleh Nabi SAW untuk kita jauh dari tipu daya syaitan. Kan? Jadi doa masuk masjid, doa keluar masjid. Ya. Kenapa bacaan doa-doa itu penting? Bukan hanya sekadar nak ambil berkatnya, kan? Tapi yang penting ialah supaya syaitan tidak ada kekuatan untuk bersama dengan kita. Ya, Rasulullah mengajar doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan? Ya, supaya syaitan tidak boleh menimbulkan kejahatan-kejahatannya kepada kita. Jadi ajaklah untuk pagi itu, ya, 3 perkara tu untuk pagi itu, cara kita menghadapi tipu daya syaitan. Yang pertama, meningkatkan ilmu kita. Yang kedua, ikhlas dalam ibadah, sama ada dalam melakukan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang. Dan yang ketiganya ialah memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya syaitan. Ya, untuk pagi itu mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.